Kita nak kembali kepada situasi Malaysia berdepan dengan pandemik COVID-19 ini dan nak meraihkan barisan hadapan yang memastikan keselamatan dan memastikan kita rakyat Malaysia ni betul-betul patuh kepada perintah kawalan pergerakan dan sebagainya ini. Dan antara barisan hadapan yang kita nak raihkan pada ini ialah Angkatan Tentera Malaysia. Jadi saya hari ini bersyukur dan bergembira kerana hari ini tetamu kehormat saya ialah Jeneral Tan Sri Dato' Effendi Buang, TUDM, Panglima Angkatan Tentera. Assalamualaikum Jeneral, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat? Terima kasih setuju bersama kami. Baik, sebagai permulaan ni, barangkalilah sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia, apa yang boleh Jeneral perkatakan tentang kerjasama yang dilakukan yang diberikan oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia dalam mendepani situasi COVID-19 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semenjak negara kita dan dunia secara amnya dilandakan oleh wabak COVID-19 ni, kita telah mengambil bahagian secara aktif. Pertama kali, kalau kita ingat pada pertengahan bulan Mac dulu, apabila kerajaan mula mengambil inisiatif untuk melancarkan PKP, antaranya adalah ATM telah diarahkan untuk mengambil bahagian dan menyokong dan memberi bantuan kepada PDRM dan juga agensi-agensi penguasa lain untuk melancar ataupun membuat kerja penguasaan supaya PKP ini dapat dijalankan dengan secara efektif. Pada masa tersebut, saya berbincang dengan IGP bagi pihak PDRM untuk ATM, cara-cara yang mana kita boleh memberi sokongan kepada PDRM. Semenjak hari itu, pada 20 hari bulan Mac, kita telah mula membuat tugas kita, di mana kita telah pun menjalankan sekatan jalan raya dan juga rondaan bersama dengan pihak PDRM. Dan apa yang kita lihat dalam PKP 1, PKP 2 ni, kita punya tugas dan juga fungsi-fungsi yang diperlukan kan telah pun bertambah kan. Antaranya apabila pihak KKM memerlukan kita membuat pengawasan semasa PKP D, apa yang kita lihat seperti di City One dan juga Malayan Mansion dan juga Selangor Mansion, kita telah masuk dan mengepung tempat tersebut dengan meletakkan dawai berduri, dan juga anggota-anggota kita telah pun berkawal ke situ sepenuh masa. Fungsi-fungsi ini semakin hari semakin meningkat. Tapi yang pentingnya adalah penglibatan ATM dalam menangani pandemik ini adalah satu daripada kewajipan dan komitmen kita. Seperti kita sedia maklum bahawa tugas utama kita adalah untuk menentukan kedaulatan dan juga pertahanan negara tidak dikacau dan juga boleh menentukan kesejahteraan rakyat. Itu adalah tugas utama kita. Tapi apabila negara kita dilandakan dengan masalah pandemik ni, dikirakan ini adalah satu daripada ancaman yang besar. Jadi bagi saya ATM tidak boleh saja berpeluk tubuh dan melihat anggota pasukan penguasa yang lain bertungkus lumus, kan.
Ini adalah kewajipan kita dan kita akan buat apa yang kita boleh buat. Kita kena faham bahawa ATM ni kita telah pun ataupun memang ada beberapa keupayaan dan kepakaran lain yang sedia ada yang boleh membantu. Bukan saja untuk pihak penguatkuasa tetapi seperti Kementerian Kesihatan. Kita ada perkhidmatan kesihatan sendiri di mana kita cukup dengan ada hospital, doktor, jururawat, anggota-anggota perubatan yang lain dan juga peralatan-peralatan yang lengkap. Walaupun tak besar tetapi kita boleh membantu. Di sini juga kan kita telah secara langsungnya memberi sokongan. Antara apa yang telah kita lakukan adalah membantu kan pihak KKM, antaranya adalah kawasan pusat kuarantin di Maib Sedang. Kita menggunakan anggota-anggota perkhidmatan kita. We have our doctors, nurses and also ada medical assistant. Dan pada masa yang sama di pintu-pintu masuk seperti di KLIA untuk membuat saringan kesihatan kepada anggota ataupun rakyat-rakyat Malaysia yang baru balik daripada luar negara kan dibuat saringan di situ kan dan di beberapa tempat yang lain. Inilah antara beberapa tugas dan juga tanggungjawab utama yang kita lakukan kan. Selain daripada itu kita pun tahu kan ATM juga secara langsungnya telah membuat pengangkutan mana-mana pengangkutan terutama sekali untuk menghantar bekalan perubatan PPE dan juga menghantar makanan di kawasan pedalaman di Sabah Sarawak pun kita telah mengarahkan anggota dan juga aset-aset kita untuk melakukan perkara tersebut. Kan insya-Allah semua tugas-tugas dan juga sokongan yang diperlukan telah dapat dilaksanakan secara efektifnya dan alhamdulillah kan daripada semenjak kita mula hingga sekarang ni kan saya rasa ATM telah memberi satu bantuan yang saya rasa amat tinggi sekali nilainya terhadap usaha kita untuk menentukan pandemik COVID-19 ni dapat diselesaikan. General, kita bercakap tentang pembabitan ATM beberapa hari selepas fasa pertama PKP. Ketika itu persepsi rakyat Malaysia ialah bila tentera mula masuk sekali maknanya keadaan akan menjadi begitu tegang seperti darurat dan sebagainya. Tetapi itu tidak berlaku. Bagaimana pihak ATM pada pandangan General mengendalikan persepsi ini dan akhirnya dirasakan ini sekadar sokongan kepada pihak yang menjalankan tugas, tapi pada masa sama memberitahu kepada rakyat Malaysia jangan pandang lekeh tentang situasi ini. Kita tidak boleh menyalahkan anggapan orang ramai mengapa mereka membuat anggapan seperti itu. Kan seperti yang kita telah lihat di media-media kan semasa penglibatan tentera daripada di negara luar kan apabila tentera masuk untuk membuat
public order punya tugas ni kan banyak melibatkan ataupun menggunakan kekerasan kan. Jadi dengan ada persepsi begitu kan, apabila diberitahu bahawa ATM akan masuk kan, orang ramai berasa ini mungkinkah perkara-perkara tersebut boleh berlaku kan. So persepsi ini memang ada dan kita pun dah menjangka kan perkara-perkara tersebut kan mungkin akan secara bagaimana rakyat melihat kita pada masa tersebut, kita boleh jangka ini akan terjadi kan. Oleh demikian pendekatan untuk menerang dan ataupun penampilan kita amatlah penting supaya masyarakat ataupun orang ramai tidak terkejut dan tidak rasa takut. Kan? Untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, kan, pertama kali adalah untuk menerang pada anggota-anggota kita bahawa satu tugas kita adalah untuk membantu negara kita kan menjalankan ataupun menyelesaikan masalah COVID-19 ni. Yang kedua adalah kita tidak boleh menganggap bahawa rakyat adalah musuh. Kan? Musuh sebenarnya adalah virus. Kan? Oleh yang demikian, pendekatan kita terhadap orang ramai apabila menjalankan tugas kita, kita kena ingat. Kan? Pertama kali adalah apabila berdepan dengan manusia ataupun orang ni, kan, dia banyak kerenah dia. Kan? Pertama kali kita kena mendengani kan situasi-situasi tersebut dengan secara bijaksana kan, matang, dan juga kita harus kan menggunakan pendekatan yang berhemah. Itu amat penting. Sebab apa? Dengan memakai pakaian seragam seperti apa yang saya pakai ni kan, kemungkinan itu boleh dilihat sebagai satu persepsi yang membuat orang rasa intimidasi kat situ. Orang rasa takut, gerun apa semua ni. So kita tak boleh kata orang gunakan itu sebagai untuk meletakkan orang ramai ni kan perasaan macam tu. Baik. So friendly approach kena digunakan. Tetapi tidak bermakna dengan melakukan secara demikian kan kita tidak tegas kan. So friendly but we have to be firm. Ketegasan tu tetap ada lah ya. Baik, Jeneral, kita nak berehat seketika, lepas ini kita sambung berbincang ya. Terutamanya aspek-aspek lebih penting seperti simpanan negara yang kita perlu juga kawal untuk memastikan tidak ada pencerobohan dan sebagainya dalam situasi mendepani COVID-19 ini. Selepas ini dalam Malaysia hari ini.